Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Sekilas Fakta 20 Julai 2020 bersama saya Nur Syah Muhammad Amin. Perdana Menteri Muhyiddin Yassin hari ini melahirkan kebimbangan terhadap kewujudan 13 kluster baru COVID-19 sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan baru-baru ini. Sehubungan itu, beliau menasihatkan orang ramai supaya tidak alpa kerana pandemik COVID-19 belum berakhir. Situasi ini tidak boleh diambil mudah oleh kita semua. Dan saya pasti saudara-saudari tidak mahu kerajaan kembali melaksanakan lockdown sekiranya kes-kes COVID-19 meningkat dengan mendadak. Saya juga berdoa dan mengharap agar kita tidak perlu sampai ke tahap itu. Cukuplah 3 bulan kita semua berkurung di rumah untuk memutuskan rantaian jangkitan COVID-19 ini. Sementara itu, berikutan pertambahan kluster baru, kerajaan sedang mempertimbangkan untuk mewajibkan penguatkuasaan pemakaian pelitup muka di tempat awam. Bagaimanapun, Muhyiddin berkata, perincian mengenai perkara tersebut akan diumumkan selepas kerajaan memuktamadkannya. Timbalan Menteri Kesihatan Dr. Noor Azmi Ghazali hari ini menyambut baik pertimbangan kerajaan untuk mewajibkan pemakaian pelitup muka di tempat awam dan menggalakkan penggunaannya secara serius. Bagaimanapun, katanya keputusan itu akan dibuat oleh Perdana Menteri berdasarkan data dan nasihat yang diberikan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Terdahulu, Dr. Noor Azmi melakukan lawatan ke Pejabat Malaysia Kini tengah hari tadi bagi melihat sendiri operasi portal berita itu ketika tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan. Lawatan beliau diiringi oleh para pegawainya dan disambut oleh 2 editor Malaysia Kini, Jimadi Shah Osman dan Wee Yu Meng. Kebimbangan pelbagai pihak mengenai kemungkinan gelombang kedua penularan COVID-19 semakin berasas apabila jumlah kes baru mencatatkan 21 kes hari ini. Ini adalah jumlah tertinggi di Malaysia sepanjang bulan ini. Daripada 21 kes baru yang dilaporkan, 6 kes adalah kes import yang telah mendapat jangkitan di luar negara melibatkan 4 warga negara Malaysia dan 2 bukan warga negara yang dibenarkan masuk ke Malaysia atas urusan kerja. Bagi 15 kes penularan di dalam negara, 13 kes membabitkan warga negara Malaysia dan 2 kes adalah di kalangan bukan warga negara Malaysia. Ini menjadikan jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 8,800 kes. Tiada kes kematian baru dilaporkan menjadikan jumlah kematian kekal dengan 122 kes. Dr. Nur Hisham juga mengumumkan pengesanan beberapa lagi kluster baru. Dalam perkembangan lain, Speaker Dewan Rakyat Azhar Azizan Harun mempertahankan keputusannya menulis surat kepada Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur minggu lalu. Minggu lalu, beliau memohon supaya perbicaraan kes penyelewengan dana 1MDB Najib Razak ditamatkan lebih awal supaya ahli parlimen pekan itu boleh berbahas di Dewan Rakyat. Kita ni ada doktrin pembahagian kuasa di mana kuasa-kuasa di antara mahkamah, eksekutif dan parlimen itu sama. Di UK parlimen supreme, parlimen yang di atas. Di sini semua ketiga-tiganya sama. Jadi saya berpendapat bahawa oleh kerana slot yang berhormat pekan pada petang itu, maka saya ingin memohon pertimbangan Yang Arif Hakim agar menimbangkan permohonan untuk beliau dibenarkan untuk datang ke parlimen. Itu saja. Beliau berkata demikian bagi menjawab soalan ahli Parlimen Tanjung Malim Chang Lee Kang yang mahu penjelasan berkenaan perkara tersebut. Minggu lalu, Hakim Colin Lawrence Sekira menolak permohonan lisan yang dibuat Peguam Najib Muhammad Syafiq Abdullah untuk menamatkan prosiding lebih awal supaya bekas Perdana Menteri itu boleh menghadiri sidang Parlimen. Bagaimanapun, Khamis lalu, Peguam Najib kemudian mengemukakan surat daripada Azhar
dan menyaksikan prosiding dihentikan pada pukul 3.15 petang. Najib kemudian sempat ke Parlimen membahas titah diraja dengan menggesa pihak bank berkorban untuk melanjutkan tempoh moratorium kepada pelanggan. Akhbar berbahasa Melayu tertua di negara ini iaitu utusan Malaysia yang berhenti beroperasi tahun lalu kerana masalah kewangan kembali diterbitkan. Turut kembali ke penerbitan adalah akhbar tabloid Cosmo dan kedua-duanya diterbitkan oleh kumpulan media mulia Sdn Bhd. Utusan kembali dengan slogan pemikiran baru dengan tajuk utama Bangkit Semula yang melaporkan mengenai kemampuan Malaysia untuk pulih dari kemerosotan ekonomi akibat COVID-19. Kenyataan penyunting kumpulan media mulia Muhammad Azlan Jaafar hari ini menyebut utusan akan berusaha mengembalikan keyakinan pembaca menjadi penyebar maklumat yang boleh dipercayai dan mencetuskan percambahan idea. Utusan pertama kali diterbitkan dalam tulisan Jawi pada 1939 sebelum beralih ke tulisan Rumi pada 1967. Akhbar itu mengalami kerugian sejak 2012. Ia ditutup pada Oktober tahun lalu selepas pengerusi eksekutif utusan Abdul Aziz Sheikh Fazil mengumumkan bahawa aliran tunai yang lemah, hutang meningkat dan jualan merudum. Ekoran itu seramai 862 kaki tangan utusan kehilangan pekerjaan berikutan krisis kewangan yang berpanjangan. Bagaimanapun pada bulan berikutnya, bekas Menteri Pembangunan Usahawan Muhammad Rezwan Yusof mengumumkan utusan akan memulakan operasinya pada awal tahun ini. Media mulia dikaitkan dengan hartawan Syekh Mota Al-Buhari yang mempunyai pegangan saham sebanyak 31.2% di Media Prima Berhad yang kini merupakan konglomerat media terbesar di Malaysia. Set mural yang memaparkan potret Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah dan beberapa pemimpin lain didapati telah diconteng dengan kata-kata yang tidak sepatutnya. Mural di Seksyen U12 Shah Alam itu dilukis awal bulan ini dan menjadi tular di media sosial. Ketua Polis Daerah Shah Alam Baharudin Mat Taib ketika dihubungi mengesahkan bahawa polis telah dimaklumkan mengenai kejadian itu. Selain potret Seri Paduka, turut menjadi hiasan adalah potret Perdana Menteri Muhyiddin Yassin, Presiden PAS Abdul Hadi Awang dan Ketua Pengarah Kesihatan Dr. Nur Hisham Abdullah. Menurut klip video pendek berkenaan mural yang diconteng itu, perkataan tidak sopan ditulis di antara potret Abdul Hadi dan Muhyiddin dan di tengah-tengah potret Dr. Nur Hisham. Sementara itu, contengan di potret berkenaan menerima banyak kritikan dari pihak orang ramai dan juga ahli politik. Ini termasuk Setiausaha Agung UMNO Ahmad Maslan, Setiausaha Agung DAP Lim Guan Eng dan Pengarah Komunikasi PKR Fahmi Fazil dan mereka mahu pihak berkuasa mengambil tindakan ke atas pihak yang tidak bertanggungjawab. Sementara itu, Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah murka dan mahu tindakan tegas diambil terhadap pihak yang menconteng mural tersebut. Dalam satu kenyataan hari ini, baginda berpandangan tindakan itu dilakukan oleh individu yang tidak bertanggungjawab disebabkan politik kebencian. Baiklah, sekian sahaja daripada saya Nur Syah Muhammad Amin untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.